Tengok Sayyidina Bilal punya misai nampak macam makin melebihi mulut dia. Kemudian Nabi kata, tu cukurlah misai kamu tu. Lebih kurang macam tu. Boleh faham? Cukurlah tu misai kamu tu. Kalau tak, nanti aku yang cukur misai kamu tu. Sebatas siwak. Makna sebatas siwak ni apa dia? Lebih kurang kontot macam ni lah. Tu dia, Nabi SAW melawak dengan sahabat. Ataupun sebatas siwak tu kata Nabi SAW, iaitu sebatas mana siwak boleh masuk dalam mulut, tak terkena dengan bulu misai. Itu maknanya. Tu dia. Maknanya apa dia? Nabi SAW setelah dia tegur Bilal, kemudian dia pun ambil hati Bilal balik. Dia pun melawak dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia tegur sahabat, dalam dia beritahu pada sahabat begini, tak bolehlah kalau buat macam ni. Dalam masa yang sama dia tarik balik hati Sayyidina Bilal, melawak dengan Sayyidina Bilal, kalau tak ni aku potong misai kamu ni. Tu dia. Tengok misai pun dah panjang, contoh macam tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kita kata suka kepada bahagian kambing. Antara lainnya kita dah belajar sebelum ni, Nabi SAW suka makan cuka, suka labu. Kemudian ini antara lagi makanan Nabi SAW itu kambing. Kambing pula bahagian mana? Bahagian rusuk ataupun bahagian kaki depan dia. Bahagian mana? Bahagian kaki depan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-168. Hadis yang ke-168. Dia kata di sini, an Abi Hayyan At-Taimi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, misai ni, kita cerita misai sikitlah nak. Dalam masuk misai tadi kita cerita misai sikit. Misai ni tuan-tuan, dia yang afdalnya kata ulama ialah potong. Afdal. Itu afdal. Cukur tu tak afdal. Tapi kalau dah biasa cukurlah. Biasa cukurlah, tu tak ada masalah. Tapi kalau janggut, sebaiknya jangan cukur. Sebaiknya jangan cukur. Sebab apa? Keluar daripada khilaf, sebab ada khilaf yang mengatakan haram cukur. Ada mazhab yang mengatakan haram cukur. Itu dia. Jadi sebaiknya kalau janggut ni kita trim eloklah. Kalau macam ni contohnya kan, janggut dia 1 kilometer contoh macam tu. Itu tak apalah kalau kita nak trim sikit ke bagi dia nampak elok, tak apalah kan. Tu dia. Tapi kalau janggut dah cantik molek elok, tak apalah kita simpan. Biar simpan dia sekadar panjang ni ikut sunnah Nabi SAW lah, segenggam tangan kita ni. Tak mampu pun buatlah setengah, tak mampu lagi pun ataslah sikit contohnya. Tapi kalau pekerjaan yang memang dia tak boleh simpan janggut kan, macam ada setengah pekerjaan, banyak kalilah orang tanya pada saya, ustaz, saya ni kalau bekerja sekian-sekian pekerjaan saya tak boleh simpan janggut, tapi saya nak simpan janggut. Saya kata mudah-mudahan Allah terima niat kita. Mudah-mudahan Allah terima niat kita untuk simpan janggut mengikut kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Itu dia. Sebab benda ni kita kata dah tak boleh buat apa dah itu kehendak pekerjaan dia. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita macam mana SOP kita? Sebab macam awal lagi ni kan. Baik, insya-Allah. Dia kata di sini daripada Abi Hayyan At-Taimi, daripada Abi Zur'ah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan daging. Didatangkan daging. Daging apa ni? Kalau kita tengok balik di sini, bilahmin. Nampak? Daging apa? Daging kambing. Daging tu daging kambing. Didatangkan daging, lalu diangkat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bahagian betis. Bahagian betis mana? Yang Nabi SAW suka, iaitu di bahagian hadapan, 2 kaki di hadapan tu. Itu yang paling Nabi SAW suka. Betis itu yang menjadi kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam.
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit betis itu. Ha tu dia. Nah, kita tengok nombor 73 tu. Dia punya nota kaki dia, menggigit dengan gigi tanpa memotong-motongnya terlebih dahulu. Nah, mana Nabi SAW dia ambil, dia terus gigit. Kenapa? Kerana di situ adalah bahagian yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi yang kita faham di sini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, kata para ulama dalam ada lagi hadis-hadis yang akan sampai ni. Tuan-tuan ingat yang Nabi SAW suka, dia ada bahagian kambing ni, tak silap ada 3. Ada 3 bahagian bagi kambing ni. Yang pertama rusuk, yang kedua kaki depan, betis, kaki depan tu, bahagian betis tu. Yang ketiga bahagian belakang dia. Dia panggil apa? Batang pinang. Tu dia bahagian batang pinang tu. Orang panggil apa? Kalau orang utara panggil harimau menangis kan? Pernah dengar? Kalau orang utara panggil harimau menangis. Sebab apa? Sebab kalau harimau tu dia makan, bahagian tu paling susah nak dapat. Bila dia makan tu dia menangis-nangis. Sebab apa? Sebab payah nak dapat. Itu orang cakap lah. Harimau sebab menangis. Tak tahu lah orang dulu dia boleh faham pula harimau tu menangis masa tu. Tu dia. Jadi itu tiga tempat bagi kambing yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak hadis Nabi SAW suka betis yang di hadapan tu. 2 betis di hadapan tu paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ya. Kemudian hadis yang ke-169. Hadis yang ke-169, kena buat kenduri kambing di sinilah. An Zuhair yakni Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd bin Iyad an Ibn Mas'ud قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. Ini itu dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, yang mana dinyatakan di sini daripada Zuhair iaitu Ibnu Muhammad, daripada Abi Ishaq, daripada Sa'ad bin Iyad, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai betis. Bila sebut betis ni apa dia? Kaki depan kambing. Itu kita dah tahu dah mention di situ dah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahagian betis itu diracun. Itu dia. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya bahagian betis itu diracun. Ini sebenarnya peristiwa daripada perang, daripada Khaybar dulu, daripada peristiwa Khaybar. Yang mana Nabi SAW diracun. Ibnu Mas'ud diberitahu, dia melihat bahawa orang Yahudi yang meracuninya. Sebenarnya pada kambing tu semua bahagian kambing tu dibubuh racun oleh seorang perempuan Yahudi. Ini dalam peristiwa Khaybar. Seluruh bahagian kambing tu dibubuh racun oleh seorang perempuan Yahudi ni. Tapi yang paling banyak racunnya di mana? Di betis hadapan tu. Kerana dia tahu itu bahagian Nabi suka. Tu dia. Kerana dia tahu itu bahagian Nabi SAW suka. Kemudian Ibnu Mas'ud dia beritahulah, kata bahawasanya dia ni mengetahui bahawasanya ada seorang Yahudi ni yang cuba untuk meracuni baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi dalam peristiwa ni tuan-tuan, ada seorang sahabat yang makan dengan Rasulullah SAW yang terus mati syahid masa tu. Yang diberikan kambing kepada Nabi SAW dan sahabat. Masa tu seorang sahabat ni dia makan terus wafat pada waktu tersebut setelah makan tu. Nama dia apa? Nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Bishr bin al-Barra, nama dia Sayyidina Bishr. Kenapa? Racun ni tersangat kuat. Racun ni tersangat kuat sehingga sahabat yang makan tu
terus meninggal dunia masa itu juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW dia bau gigit. Kemudian masa gigit tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, daging tu bercakap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni telah diletakkan racun pada aku. Dia beritahu pada Rasulullah SAW. Masa tu Nabi SAW masih mengunyah lagi. Kemudian Nabi keluarkan terus daging tersebut daripada mulut baginda Rasulullah SAW. Sahabat tadi tu tak sempat, terus wafat pada waktu tersebut. Akhirnya telah dipanggil wanita Yahudi tersebut, perempuan Yahudi tersebut telah dipanggil menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya kepada dia, ma hamalaki ala dhalik. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu buat macam tu? Ini sifat rahmah Nabi SAW, sifat kasih sayang Nabi SAW. Kalau kita ni habislah kena pancung cincang dah perempuan tu kan. Tapi ini sifat rahmah Nabi SAW. Nabi tanya kepada wanita tersebut, ma hamalaki ala hada, kenapa kamu buat macam ni? Lalu perempuan tersebut berkata apa? Kami tengok kepada kitab kami dahulu bahawasanya tanda Rasul akhir zaman itu, daging akan bercakap dengan dia. Itu dia. Maka nak dijadikan asbab daging tu bercakap dengan dia, mereka letak racun. Tengok daging tu bercakap ke tidak, macam tu. Nak jadi asbab tu, diorang nak tahu macam mana daging tu boleh bercakap tak dengan Nabi, dia letak racun dulu. Tu dia. Akhirnya memang depan mata mereka melihat daging tersebut bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging yang tak ada mata, tak ada telinga ke, tak ada mulut ke, bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita tersebut dihukum qisas. Dihukum apa? Dihukum bunuh lah. Dihukum bunuh oleh para sahabat. Disebabkan oleh dia telah membunuh sahabat tadi ni, iaitu Sayyidina Bishr bin Barra radhiyallahu taala anhu. Dia telah membunuh. Tapi perempuan tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa jika dia ada kita kata para ulama, disebabkan dia telah membunuh sahabat. Tapi kalaulah hukuman tersebut adalah kerana dia telah membunuh sahabat tadi, sedangkan Rasulullah SAW tak berikan apa-apa pun hukuman kepada dia, disebabkan dia ni hanya kerana telah membunuh Sayyidina Barra je tadi, itu saja. Tapi sebelum tu dia telah dia telah masuk Islam. Kerana apa? Kerana dia telah mempercayai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, racun tu tuan-tuan beri kesan kepada Nabi SAW berpuluh-puluh tahun. Sehingga Nabi SAW beritahu, aku ni wafat dikarenakan oleh racun di Khaybar. Aku ni wafat dikarenakan oleh racun di Khaybar. Nabi SAW sabdakan. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW ini menghimpun semua sekali kelebihan. Nabi menghimpunkan kematian sebagai kematian seorang syuhada. Sebab apa syuhada? Kerana dia hakikatnya telah dibunuh oleh racun tersebut. Syahid. Dan dia juga wafat sebagai wafatnya seorang Nabi lagi Rasul. Gitu. Maka dia telah menghimpunkan kelebihan kewafatan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kisahnya berkaitan dengan hadis 169 ini, berkaitan dengan kejahatan, dengan keinginan seorang perempuan Yahudi itu yang ingin meracuni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pada minggu yang lepas, pada pertemuan kita yang sebelum ni, kan, kita ada cerita tentang apa? Doa supaya ditambahkan makanan. Betul tak?
Jadi tuan-tuan yang bawa pen ni daripada para ulama kita lah. Tuan-tuan try lah. Kalau tak jadi tu try lagi. Kalau tak jadi juga kena jemput saya lah. Doa untuk apa? Untuk supaya diberikan keberkatan pada makanan tu, supaya ditambahkan lagi. Antaranya doa dia apa dia? Allahumma. Siapa nak tulis? Dia kisah ni daripada mana? Kisahnya bagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana satu hari dia lapar sangat. Akhir sekali Nabi SAW panggil dia. Panggil Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kerana apa? Kerana ada susu yang orang bagi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidina Abu Hurairah nak minum tu, Nabi SAW bagi dulu kepada sahabat yang lain. Nabi suruh Sayyidina Abu Hurairah panggil sahabat-sahabat yang lain bagi. Sayyidina Abu Hurairah waktu tu taat, tak cakap apa. Sedangkan dia tengah lapar teruk ni. Dia tengah lapar sangat ni. Tapi Nabi kata sebelum kau minum bagi dulu pada yang lain-lain. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun bagilah pada sahabat ni, bagilah pada sahabat ni, bagilah pada sahabat ni. Ramai sahabat-sahabat yang diberikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sampailah dah tak ada sahabat lagi dah yang minum, sedangkan sebekas je. Sebekas je. Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Abu Hurairah, minumlah. Bila minum, Sayyidina Abu Hurairah kata, ya Rasulullah cukuplah. Minum lagi, Rasulullah kata. Minum lagi. Kemudian dia kata, ya Rasulullah cukuplah. Dia kata, minum lagi. Rasulullah suruh minum lagi. Akhir sekali masih ada lagi berbaki dalam tu. Itu dia. Berbaki lagi dalam tu, kemudian barulah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi salah satu daripada doa para ulama amalkan, ajarkan kepada kita, antaranya apa? Allahumma barik lana. Bukan fima razaqtana tu bukan. Itu biasa dah. Itu selalu makanan cepat habis. tak ada bukan. Tak ada itu semua antara doa juga. Doa juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu juga doa yang terbaik juga sebenarnya. Tapi ada lagi doa yang ulama kita ajar, mudah-mudahan kita panggil 10 orang tiba-tiba datang 100 orang contohlah. Di situ insya-Allah mudah-mudahan para ulama kita boleh digunakan. Boleh digunakan. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu dia. Sikit je ayat dia. Apa makna dia? Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkatilah bagi kami fihi, pada makanan ni. Pada makanan ni. Wazidna minhu, dan tambahkanlah daripada kami rezeki daripada makanan ni. Tambahkanlah daripada makanan ni bagi kami rezeki kami. Begitulah maknanya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi tuan-tuan bolehlah kita apa namanya amalkan, mudah-mudahan bertambahlah kita punya makanan-makanan kita insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Itu dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini. Dan kita pun di dalam bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Perbanyakkan kita punya puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah kita nak dengar orang cakap bahawasanya tidak ada kebaikan di dalam menyambut kelahiran baginda SAW. Ini bid'ah ke, ini syirik ke dan sebagainya. Macam baru-baru ni keluar dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan, apa namanya tu, Profesor Wan Masri. Bukan Wan Naki, Wan Masri. Itu dia. Wan Masri.
Ini kita beritahu secara zahir sebab memang dia telah melakukan penyebaran ajaran dia secara zahir. Secara zahir juga di Negeri Sembilan ni. Yang ikut dia berapa orang? 4 orang ustazah yang ikut dia. Dia bukan ustazah. Dia ijazah sarjana muda, master PhD 2. Saya tak ingat dalam bidang apa, bidang elektrik ke plumbing ke pun, entah antara dua lah. Tak ingatlah saya. Dia sehingga dia mengatakan bahawasanya siapa yang berselawat melebihi selawat banyak-banyak sangat kepada Nabi SAW, maka boleh jadi syirik. Tu dia. Na'udzubillah. Ini orang pelik lah. Pelik sikit dia. Nak kata Syiah pun bukan, Wahabi pun bukan. Wahabi ni selawat banyak pada Nabi tak ada masalah, kan? Selawat banyak pada Nabi SAW tak ada masalah. Yang masalahnya dari segi maulid tu bagi dia bid'ah. Itu kita tak apalah lagi. Ini bukan tak apa lagi lah, tak boleh jugalah yang tu. Tapi yang ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selawat pada Nabi jadi syirik. Tu dia, pelik. Sedangkan banyak hadis Nabi SAW yang warid dalam hadis-hadis Nabi SAW, mereka yang paling utama di sisiku adalah orang yang paling banyak selawat kepadaku. Kita nak sampai kepada Allah dengan cara perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pintu untuk kita sampai kepada Allah. Tapi dia kata sehingga mengatakan bahawasanya akhir sekali dia kata Muhammad ini tak wujud, Adam tak wujud. Tu dia peliklah. Sehingga dia mengatakan bahawasanya para anbiya ini tidak wujud. Ajaran Asmaul Husna, tak silap saya. Asmaul Husna tu okey, bagus. Tapi Asmaul Husna versi dia, itu yang masalah. Versi dia. Bila tanya kepada dia siapakah guru dia, memang tak ada guru. Yang dia kata dia dapat ilmu apa? Ilmu laduni. Tuan-tuan tahu ilmu laduni? Ilmu ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia ada ilmu kasbi dan juga ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi, ilmu yang kita hari ni datang mengaji ni. Talaki satu-satu ni, orang tanya bila lah nak habis. Tak habis-habis lagi sampai sekarang. Dah berapa tahun tak habis-habis lagi. Ini ilmu kasbi dia panggil. Kasbi ni apa? Maknanya usaha. Usaha pagi petang siang malam pergi jumpa mengaji sifat 20, mengaji macam mana nak berwuduk, macam mana rukun solat. Itu ilmu fardu ain, ilmu kasbi dia panggil. Ilmu yang kita kena mengaji. Ilmu apa? Kasbi. Sampailah satu tahap Allah nak bagi anugerah kepada orang yang sungguh-sungguh usaha, dengan niat dia yang ikhlas, dengan amal dia yang baik, dengan wirid-wiridnya, dengan dia punya zikir-zikir yang dia amal, sehingga datang cahaya ke dalam hati dia, sehingga Allah mencahayakan hati dia, maka Allah akan memberilah anugerah kepada dia, dipanggil dengan nama ilmu laduni. Tapi bukanlah kita kata mudah-mudah macam tu. Ulama-ulama ngaji 30 tahun, 40 tahun baru dapat ilmu macam tu, ilmu laduni. Ilmu-ilmu yang menerangkan kepada hakikat-hakikat, itu ilmu-ilmu laduni. Sehingga Allah mengangkat kasyaf, mengangkat hijab-hijab mereka. Itulah katanya ilmu laduni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil apa? Itu dipanggil ilmu wahbi, bukan wahabi. Wahbi, tu disukunkan. Kalau difathahkan jadi ilmu wahabi, itu bukan. Ilmu wahbi. Wahbi ni apa? Ilmu anugerah Allah bagi. Allah bagi kepada dia anugerah, maka dia pun boleh nampak hakikat segala ilmu tu. Itu maknanya. Tapi hari ini lain pula cerita. Ramai orang terus dia kata aku dah dapat ilmu laduni. Tanya guru siapa? Mengaji pun tidak. Dia kata dia dah sampai kepada tingkat yang ke-10. Naik tangga pun tidak. Itu masalah orang hari ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, bukan semualah. Di kawasan sini saya rasa insya-Allah surah Darul Taqwa ni masya-Allah lah, semua orang yang mengaji dengan tuan-tuan guru di sini insya-Allah. Dia ilmu-ilmu laduni ni banyakkan di mana? Banyakkan di tempat-tempat yang lain lah, bukan di surah Darul Taqwa ni insya-Allah. Jadi ramailah yang mengatakan kami ni mengajar hakikat, kami ni mengajar makrifat. Akhir sekali pergi ikut geng-geng hakikat, geng makrifat, sehingga menyebabkan solat pun tak perlu, puasa pun tak perlu. Kita niat sahaja, sehingga kata buat apa kita nak solat kalau tak khusyuk lagi, itu masalah. Kalau tak solat macam mana nak khusyuk? Kalau tak solat macam mana nak khusyuk? Ini dia kata kita tak payahlah solat. Sebab apa? Sebab tak khusyuk.
Itu kita pelik lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hindarlah daripada golongan-golongan semini. 4 orang ustazah yang ikut kepada Profesor Dr. Wan Masri itu, 4 orang ustazah tu alhamdulillah Jabatan Mufti dah tarik tauliah mereka. Nah, mereka ni aktif ni di belah Seremban ni. Nah, tu dia. Jadi hati-hatilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjagalah kita punya akidah kita, akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kerana hari ini banyak sangatlah kita kata golongan-golongan yang cuba untuk merosakkan akidah kita, dan yang risaunya zuriat-zuriat nantilah anak cucu kita bagaimana keadaannya. Moga Allah menjaga kita semua dan menjadikan kita semua ni sentiasa bersama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.